Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-94. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min qaumin ijtama'u yazkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bizalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas sama' anqumu maghfuran lakum faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin." Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat. Wa fihi Maimun al-Mar'i wa taqahu jama'ah wa fihi dha'f wa baqiyatu rijalu Ahmad rijalu sahih Majmu' az-Zawaid. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kumpulan yang berhimpun untuk mengingati Allah dan maksud mereka hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pasti satu malaikat menyeru dari langit dengan perintah Allah di akhir majlis, bangunlah kamu dalam keadaan kamu telah diampunkan, segala kejahatan kamu telah ditukar kepada kebaikan. Musnad Ahmad, Tabrani, Abu Ya'la, Bazzar, Majmu' az-Zawaid. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim bab fadl ijtima' ala tilawatil Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kumpulan yang sibuk mengingati Allah, maka pasti para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka, sakinah turun ke atas mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka dalam majlis para malaikat. Hadis Muslim. Alhamdulillah, tuan-tuan dia pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 94 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur budak-budak, umur 10 tahun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Khidmat dengan Nabi, masuk keluar rumah Nabi itu macam rumah dia lah. Anas bin Malik, budak-budak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 10 tahun dia tak pernah marah Anas. Anas ni bila tabi'in tanya, para sahabat tabi'in tanya, dia tanya bagaimana kamu hidup dengan Nabi, akhlak Nabi. Kata Anas, aku duduk dengan Nabi 10 tahun. Dia kata tak pernah sekalipun Nabi marah bagi arahan tengking aku. Dia kata ni, khadam Nabi. Sekali pun tak pernah. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, benar hebatnya Anas ni orang yang cukup baik. So dalam hadis ini Anas dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, kata Nabi, ma min qaumin ijtama'u, tidak ada orang yang berkumpul dalam satu majlis yazkurunallah azza wa jalla, yang mana dia ni berkumpul dalam majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada majlis tu majlis ilmu, majlis zikir, baca Quran, majlis selawat, yang mana majlis itu ingat untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu nabi zalika illa wajha, yang mana dia hadir pada majlis itu dengan kehendak dia dan dia memang ada niat dalam hati dia. Tidak ada lain dan tidak bukan, dia mengharapkan redha Allah. Tu dia datang dan dia memang ada niat untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Kemudian illa nadahum munadin minas sama. Kalau itu yang berlaku pada orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu malaikat yang akan menyeru daripada langit. Apa seruan malaikat itu? Anqumu maghfuran lakum. Anqumu maghfuran lakum.
kamu bangun dah selepas majlis ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, faqad budilat sayyi'atukum hasanat. Satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis majlis tu dia bangun dapat keampunan pada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, budilat sayyi'atukum hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan ubah dosa-dosa dia kepada kebaikan, digantikan. Yang dosa banyak tu ubah jadikan ke kebaikan. Syarat dia apa tadi? Dia datang majlis ilmu pertama, yang kedua dia ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihannya. Ada dua ni, kemudian dia dapat dua. Di akhir majlis itu dia bangun dapat keampunan dan dosa-dosa ditukarkan kepada kebaikan. Kelebihan majlis ilmu. Tapi dia sebut ni angkumu, maksudnya dalam majlis tu dia duduk sampai habis lah. Kumu makfuran, habis majlis tu. Bukan tengah-tengah majlis tu dia keluar, kan tengah-tengah kuliah dia keluar kan. Baru orang nak keluar dia keluar tak. Dia memang dalam hati dia ada niat untuk datang majlis ilmu, majlis zikir, dan dia tunggu sampai habis. Dah habis baru dia bangun. Dia tu syarat dia tu. Ada. Ya, pertama dia memang ada niat dan dia ikhlas, kemudian tunggu sampai habis, tu baru dia dapat kelebihan ni, keampunan dosa tukarkan kepada kebaikan. Ni yang dapat kelebihan sedemikian. Jadi kita ambil kebut peluang ni. Tuan-tuan kalau datang mana majlis ilmu tu, tunggu sampai habis, ambil kelebihan ni. Tapi kalau kita sibuk nak buat macam mana, ada hal kan, keluarlah, tu tak ada masalah. Tapi bila kita faham, ada kelebihan ini, kalau kita ada masa dan ruang, tunggu sampai habis betul, maka kita dapat kelebihan. Okey, itu hadis yang ke-93. Sebenarnya hadis ke-94. Hadis ke-95 diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dua orang sahabat besar. Abu Hurairah ni kita dah biasa sebut. Abu Sa'id Al-Khudri ni pun dah beberapa kali disebut. Dia siapa nama dia? Malik bin Sinan. Ayah dia meninggal pada perang Uhud. Perang Uhud, orang-orang dia hebat. Dia meriwayatkan hadis lebih kurang dalam 1170 kalau tak silap saya yang diriwayatkan. Abu Hurairah 5,000 lebih, ya. Banyak meriwayatkan hadis. So dua orang ini syahidah ala Nabi. Dua-dua ni meriwayatkan daripada Nabi, menyaksikan Nabi menyebut. Apa kata Nabi? La yaq'udu qaumun, tidak ada orang yang duduk dalam majlis zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Yang sini dia sebut baca Quran. Ni. Sebab bawah ni dia tulis, dia kata fadlul ijtima' ala tilawatil Quran. Maksudnya ada satu bab yang menceritakan tentang kelebihan berkumpul untuk membaca Quran. Ni, yang ni hadis ni dia cerita tentang orang yang berkumpul duduk dengar baca Quran. Kita buat tadarus ke kan. Tu dia kata tidak ada yang duduk sesuatu kaum itu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa akan berlaku orang duduk baca Quran? Yang pertama kata Nabi, hafathumul malaikah. Mereka ni akan dikelilingi oleh malaikat. Duduk, buka Quran, seorang baca, tukar betul-betulkan bacaan kan. Malaikat pun datang mengelilingi. Surau kita ni contoh kan. Datang malaikat mengelilingi. Itu yang pertama. Yang kedua, warasyiathumul malaikah. Rahmat Allah pun datang. Bila malaikat datang tu, rahmat Allah pun akan turun. Akan turun rahmat dia akan turun. Rahmat ni benda-benda tak nampak. Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ini as-sakinah. Sakinah ni apa tuan-tuan? Ketenangan. Tenang. Orang baca Quran ni dia tenang. Tuan-tuan kalau ada masalah keluarga, adik-beradik, kawan, jiran, masalah tempat kerja, masalah macam-macam masalah, datang masjid, datang surau, duduk, buat halaqah Quran, duduk baca Quran, dengar tu baca, walaupun hati libang libu, memperak hati libang libu, hati tak tenang semua, tapi bila duduk dalam majlis, dia akan datang ketenangan. Allah Ta'ala ini Nabi sebut nazalat alaihimus sakinah. Nak tenang, duduk majlis baca Quran, dalam majlis duduk amal-amal. Kita susah hati pun Allah Ta'ala akan campak ketenangan, nak dapat tenang. Boleh, benda-benda lain boleh kita buat, tapi ni yang terbaik. Itu yang ketiga kata Nabi. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat berbangga dengan orang ini duduk majlis Quran ini, dan Allah Taala akan sebut nama-nama ni imam, ni bilal, ni pengusi, ni semua duduk majlis agama. Allah Taala sebutkan nama-nama ini
kepada penduduk langit dekat sana. 4 kelebihan tu. Malaikat turun, diliputi rahmat, diturunkan ketenangan, dan disebut nama-nama ini di sisi makhluk Allah di langit. Itu kelebihan duduk majlis Al-Quran. Duduk. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita dengar hadis-hadis begini. Moga-moga kita rajin duduk baca Quran, buat halaqah-halaqah, kita dapat kelebihan tersebut. Kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Illa allazina amanu.